Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah janjikan pada siri yang ketiga dulu nak huraikan bagaimana asas bertasawuf itu sebenarnya telah dimulakan sendiri oleh khairul khalq al-mustafa al-mujtaba khairul awwalin sayyidul awwalin wal akhirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar hubungan kita, hati kita sentiasa terkait berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita sentiasa berbaik sangka, hati kita sentiasa menjaga hubungan sesama makhluk. Itulah yang Nabi SAW perturunkan, wariskan kepada generasi sahabat. Okey, kita tengok kegemilangan sahabat. Walaupun mereka tidaklah kata moden ataupun ada kecanggihan dan sebagainya, tetapi canggihnya mereka ialah hubungan hati mereka, karamah mereka yang begitu ketara dengan mereka praktikkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Saya tertarik tuan-tuan dengan kupasan yang dikemukakan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab beliau yang masyhur Hilyatul Awliya. Tuan-tuan siapa nak jadi wali kena baca kitab ni tuan. Hilyatul Awliya dikemukakan kalau orang sebut tentang Sayyidina Abu Bakar, maka baginda beliau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an merupakan ra'si qaimatil awliya. Dialah ketua segala wali. Maqam dia maqam siddiqiyah, as-siddiq, bona tuan-tuan, jujur tuan-tuan. Maka kita tahu perjuangan, kita tahu tuan-tuan siapa dia Abu Bakar As-Siddiq, wa ma adraka wa ma siddiq tuan-tuan. Dia digelar Al-Atiq, yang sentiasa mendapat bantuan Allah Subhanahu wa taala, kurniaan taufik Allah Ta'ala tuan-tuan, teman Nabi ketika musafir, teman Nabi ketika bermukim tuan-tuan. Itulah sahabat Nabi yang sentiasa bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan, Quran turun dalam surah Taubah, thaniyasnaini idhuma fil ghar, berdua ketika dalam gua. Itu kata ulama tafsir merujuk kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tuan-tuan, tak ada siapa boleh challenge iman Sayyidina Abu Bakar. Tak ada siapa di kalangan umat tuan-tuan boleh mengatasi kehebatan Sayyidina Abu Bakar. Maka sebab itu, sebagai menutup sedikit manaqib generasi terawal dalam beramal dengan dunia kesufian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tuan-tuan, beliaulah yang dianggap tuan-tuan sebagai orang yang sentiasa berpegang, orang yang paling tahqiq, yang paling jojak, yang paling faham kehendak Allah, yang paling faham dalam pelaksanaan terhadap tuntutan-tuntutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah berpaling kepada perkara-perkara yang batil tuan-tuan. Itu dia Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar yang kita kasihi tuan-tuan. Maka diikuti pula oleh khalifah yang kedua, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Keberanian, kegagahan tuan-tuan beliau dan mengikut mencontohi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beraninya tuan-tuan, maqam beliau yang tinggi itu tuan-tuan. Sebab itu ulama tuan-tuan dalam memberikan sedikit perbandingan, kita tahu Sayyidina Abu Bakar cool, Sayyidina Umar dia cepat respon, dia tak boleh dia tak diam, dia akan cepat bertindak. Sayyidina Abu Bakar dia agak lebih bertenang, lebih berfikir panjang tuan-tuan. Maka Imam Al-Huwaijiri dalam membuat perbandingan antara dua tokoh besar dalam dunia kesufian ini, maka dikatakan Sayyidina Abu Bakar ni bahagian ketua pemimpin ahli musyahadah. Adapun Sayyidina Umar tuan-tuan pemimpin kepada ahli mujahadah. Ini semua istilah-istilah tasawuf lah kan. Kalau nak musyahadah, maqam yang tertinggi tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar lah idola kita, tokoh yang perlu kita contohi tuan-tuan selepas Rasulullah SAW. Adapun kalau kita nak melihat kepada mujahadah, jihad tuan-tuan, maka kita boleh meniru, mempelajari gaya cara Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini cara tuan-tuan. Sayyidina tengok dari sudut wirid. Sayyidina Abu Bakar zikir sir, slow, cool, tenang, munkhafid, suara yang rendah. Pergi kepada Sayyidina Umar tuan, jahir, suaranya lantang, kuat tuan-tuan. Tengok apa keputusan Nabi SAW terhadap dua orang sahabat besar ini. Nabi bonakan. Slow pun boleh kira, kuat pun bagus. Tuan-tuan, dua-dua ini diperakukan oleh Nabi SAW. Itu kita akan belajar seni dalam
berzikir nanti dalam sudut intonasi berzikir tuan-tuan insya-Allah. Maka sebab itu kata Sayyidina Abu Bakar, ya, asma' man unaji. Saya suka perlahan-lahan untuk bermunajat tu, saya suka slow-slow je, kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, saya baca kuat-kuat tu biar orang bangun sama dengan saya bangun zikir. Supaya orang yang lolap boleh bangun sedar, supaya saya tak dapat halau syaitan. Ini prinsip Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan nampak tu kedua-duanya hebat tuan-tuan. Maka sebab itu, ya, kalau kita melihat tuan-tuan, kedua-dua ini merupakan tokoh yang perlu, yang penting untuk kita ikuti tuan-tuan, membayangkan kepada kita bahawa kita perlu mencontohi generasi paling awal, sufi yang paling sufi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tuan-tuan. Inilah bagaimana pendidikan yang telah diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjaya diikuti, diwarisi oleh dua orang sahabat besar ni tuan, as-sahibani, kalau merujuk kepada dua sahabat, ataupun as-syaikhani, dua syekh, maka ia akan merujuk kepada dua nama besar ini tuan-tuan, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu an, dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat mencontohi mereka semua insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.